Okey, kita dah start record. Okey, saya lupa nak share screen. Ya. Apa nak? Okey, Apa nama saya lelaki? dah share screen. Apa nama lelaki? Alright. Semua nampak saya punya screen Nampak Nampak. Nampak, Okey. sir. Nampak. Bagus, alhamdulillah. So macam biasa, tolong saya calculate. Okey, sediakan kamu punya calculator. Okey. Alright, ini chapter 6 bukan chapter 5, chapter 6. Okay, this is the end untuk this chapter lah. Okay, this is the final slide Okay, so basically kita dah tengok yang bahagian pertama, introduction to time value of money. Okay, and then kita dah tengok macam mana kita gunakan for appraisal ataupun project appraisal. Kita nak determine antara beberapa projek. Okay, alright, so kita dah ada teknik kita panggil sebagai present worth. Lepas tu kita ada annual equivalent teknik. Okay, so ada dua teknik. So yang ketiga kita panggil sebagai internal rate of return, yang untuk hari inilah internal rate of return ataupun IRR. Okay, alright. So IRR ni adalah satu teknik yang paling popular, okay, selain daripada present worth dengan annual equivalent. Okay, IRR ni yang paling banyak digunakan buat masa sekarang. Okay, ini adalah untuk kita nak tengok kita punya investment tu betul ke tidak, ataupun dia okey ataupun tidak. Alright, okay. So kat sini kita akan tengok what is meant by IRR, internal rate of return. Okay, and then macam biasalah kita ada calculation sikit-sikit. Nanti kamu tolong saya picit-picit calculator. Okay, and then what is the difficulties, pro and cons dekat IRR, and then kita punya multiple IRR value. Sampai-sampai jadi ni tak sampailah. Kita sampai dekat sini saja, bahagian 3. Okay. Alright, so how to use the IRR ataupun internal rate of return. Okay, so basically kita ada dua teknik kita dah cerita sebelum ni. Kita pakai present worth teknik, PW, present worth. Okay, dan kita pakai annual equivalent. Okay, so how to propose, bukan how to propose, how to evaluate the project. Okay, sebab kita dalam nanti kamu akan datang dalam hidup kamu pun nanti pun kamu akan merancang ataupun you need to plan, either you need to buy your house, to buy your car, ataupun manalah tahu nak buat itu, nak buat ini, dan dia melibatkan, of course it will involve money. Okay, so basically when we talk about money, and then it's not a short term punya money dia lebih kepada plan long term. Long term ni melebihi 2-3 tahun. 2-3 tahun kita panggil sebagai long term. Okay, short term ni biasa bawah 5 tahun lah. Okay, so basically kalau dah melibatkan yang bertahun-tahun tu, so you need to know how to evaluate the project. Okay, so one of the example we use is IRR, internal rate of return. Okay, alright. So what is meant by IRR? Apa makna IRR, internal rate of return? So makna internal rate of return is that ini basic definition yang kamu kena tahu bila bercakap pasal IRR. Okay, so IRR meant is that the interest rate that makes the present worth of a project exactly zero. Dia akan menjadikan kita punya, maknanya kamu kena calculate semua sekali dalam present worth. Semua sekali convert ke dalam present worth. Okay, and then apa jua value ataupun interest rate yang menjadikan kamu punya projek tu kosong, itu adalah rate IRR. Itu adalah IRR, interest rate of IRR, internal rate of return. Okay,
So basically apa yang kita nak adalah positif lah. Internal rate of return dia positif. Okey, sebab positif baru kita ada untung mah. Kalau negatif, kamu dah boleh buat projek lain lah. Tak payah nak ditengahkan projek tersebut. Okey. So, apa makna IRR? Saya ulang sekali lagi adalah nilai present worth kamu menjadi kosong. Kan kita dah calculate sebelum ni present worth kita ada interest rate kan? Okey. So, yang ni dia akan jadi kosong. Okey. Alright. Itu dia punya basic definition. Kita akan pakai sampai bila-bila. Okey. Yang ni. Sorry. Laju sangat. Alright. So, apa yang diberitahu tadi, present worth dia akan jadi kosong. Okey. So, untuk projek normally kita akan cari interest rate ataupun pulangan dia lah, berapa banyak pulangan interest rate dia melebihi kosong. Dapat satu pun jadi dah. Maknanya kamu punya proposal tu akan membuahkan hasil. Kalau negatif, makna kamu dah rugi. So, kurang-kurangnya dia kosong. Okay? Alright. So, ini contoh satu. Ini contoh. Ini contoh saya pergi pada home. Saya new slide, kosong. Okay. Alright. So, yang ni. Okay. Okay, yang ini makna dia consider a stream of cost and revenue over time. Okay, present worth equals to yang ni lah. Okay, yang ni dia dah convert siap-siap dia punya nilai present worth. PW present worth Makna kamu dah convert siap-siap. Okay, yang macam itu tadi kita buat present worth teknik kan. Present worth teknik tu kita dah kira siap-siap kat sini. So, boleh tak dia jadi negatif? Boleh. Sebab pulangan kamu positif. Okey, account kamu dapat duit positif lah. Kamu keluar duit modal negatif lah. Okey, so positif tolak negatif. Kalau kamu punya modal besar dapat negatif lah. Okey, so yang ni boleh tak dapat negatif? Boleh, sebab dia melibatkan modal dan pulangan. Modal negatif, pulangan positif. Ataupun kamu buat terbalik, modal positif, pulangan negatif pun boleh. Tapi dia akan dapat yang macam ni lah, dia dapat positif lah. Positif maknanya kamu duit keluar lah. Depend on your definition. Tapi keseluruhan dia majority, apa yang keluar duit adalah negatif. Apa yang duit masuk adalah positif. Okay. So, dapat kat sini ada dua. Okay. So, bila kita ada dua begini, okey, sekejap. Kita akan buat dalam bentuk graf macam ni. Okey. So, bila dekat sini kamu tengok ini line dia 18%, yang ini 20%. So, dekat sini kita buat okey, ini 18%, ini dekat 20%. Okey. So, dekat sini kamu tengok ini yang kita punya modal. Lebih kurang dekat-dekat tadi 3,900 lebih kan. Okey, dekat 4,000 lah. Okey, yang ni dekat 6,000 lebih. 6,051. Okey. So, macam mana nak tahu dia punya IRR? IRR adalah dekat sini. Okey. So, IRR dekat sini. So, kamu buat macam biasalah. Okey, kalau kamu tak naik ke bawah, naik ke atas pun boleh. Boleh duduk sini pun boleh. Macam tu. Okey, buat tiga segi. Tahu tiga segi ni macam mana Okey. So, pendek, perpanjang. Macam kamu buat interpolate, ingat lagi interpolate. Okey, pendek, perpanjang. Yang ini pendek, perpanjang. Okey. So,
pendek sebelah, contoh kita buat sebelah sini pada paksi X. So kat sini tolak sini, kalau sini X lah. Pendek perpanjang, sini kita tak tahu, kita letak X. Okey. Sini panjang kita tak tahu, kita letak Y. Ini X, ini Y. Okey. So pendek perpanjang. So kita punya X pendek. Ya. Okey. Mana tadi? Kat sini. Okey. Sama dengan macam tu. Okey. Pendek perpanjang. Okey. So dekat belah Y adalah kamu punya present worth value, sebelah X adalah kamu punya nilai interest rate. Okey. So kat sini kamu nak buat 18 tolak X pun boleh, sama dengan tadi apa, 20 20 tolak 18. Okey. So dekat sini kat belah Y, so kamu akan ada tadi 6,000 lebih, 3,000 lebih 3,000 lebih. Hello. 3,000 berapa tadi? 3,900 lah. Berapa saya pernah lupa. Tolak X, Y. Ini dot-dot nanti kamu isi. So 6,000 kosong berapa tadi, dot-dot tadi. Tolak sorry, X kamu tadi sama dengan kosong. Sorry, ni X kita nak cari. Betul. Alright. X. Y dia yang kosong. Okey. So, yang ini negatif, tadi negatif. Tolak positif 3, 9 Hello ya. X. Saya tak letak Okey. pun. Right. So, daripada sini ini kosong sebab kita tahu ini value dia kosong kat sini Okey. So, kat sini kita cari nilai X. Okey. Boleh nampak tak? Saya buat tulisan memang tak apa cantik sangat lah. Biasalah dulu masa kecil-kecil bangan nak jadi doktor kan. Doktor perubatan, tulisan dia cantik-cantik macam ni Okey. Boleh dapat Kat sini Fakira. Sir. Fatimah. Join yang lain. Okay. Dia 18 tolak X Sebab X tu kita tak tahu. biasa. So X lagi rendah daripada 18 Jangan lain sekali. X lebih rendah, yes. Tak boleh. Alright. Nanti dia akan dapat X lebih daripada 18. Nanti kamu akan dapat dia negatif nanti. Oh, memang akan dapat negatif kat atas tu Alright. Nanti kamu akan dapat X tolak 18. Terbalik sebenarnya ni. Betul. Sepatutnya tolak X tolak 18. Baru betul. Macam tu baru betul. Nanti kan kamu keliru pula, nanti dapat negatif. Apa doktor buat ni, buat positif negatif. Baik buat macam ni senang. Okey Okey, yang ni kosong Okey. Alright. Okey. So dia akan dapat macam ni lah dia punya jawapan dia. Lebih kurang. Nanti kamu settlekan yang ni, so kamu dapat yang ni. Okey. Alright. Sibuk betul lah ni. Okey. Alright. So that is the internal rate of return. Okey. Bukan dia maknanya kita tak pakai internal rate of return. Okey. Maknanya kita gunakan present worth technique to evaluate the what is the rate of return. Okey. So kalau macam ni, kalau ikut dia punya calculation dia ni, the project is viable. Okey, maknanya dia boleh pakai lah. Okey. Alright. So, kita tengok yang ni simple, yang ni nanti kamu buat lah. Yang ni simple.
Saya pergi pada contoh yang macam ni. Sekejap. Ni best. Sekejap saya masuk ke slide je. Slide panjang sikit. Okey. Kejap, hang. Okay. So, this is another example. Let's say, okay, ini adalah cara-cara kamu nak beli bond. So, bond ni adalah satu benda kita panggil dalam bahasa accounting. Bond ni adalah satu benda yang kita boleh beli. Tapi dalam secara bahasa pasar dia, bond ni adalah satu hutang. Maknanya contohnya Ali nak buat hutang. So Ali nak buat hutang, dia nak minta daripada Abu. Join saya. Abu tak cukup duit. Okey. So apa Abu buat adalah dia kumpul duit ramai-ramai. So Ali akan buka satu tawaran, dia panggil. So tawaran tu dia akan ada daripada pelbagai investor. Dengan syarat Ali kena bayar interest selagi bond tu tidak ditebus. Okey. So selagi belum bayar bond tu, belum bayar hutang tu, Ali kena bayar interest. Interest dia sebanyak 7%. Okey, ni dalam contoh ni lah. So bond ni ikat dalam masa 20 tahun. Okey. So 20 tahun. So dalam masa 20 tahun, so Ali akan bayar 7% setiap tahun. Okey. So berapa harga bond tu? Bond tu berharga 10,000. Okey. So si Abu, okey, si Abu kalau dia nak beli bond ni, okey, dia nak beli bond ni, dia akan beli pada 8,000. Okey. Bond ni berharga 10,000. Tapi si Ali tak akan dapat 10,000. Dia akan dapat 8,000. Sebab si Abu beli pada harga 8,000. Itu maksud dia. Rugi. Memang rugi. So kalau kamu tengok dekat bond, kalau kamu tengok dekat BSKL, kamu ada bond, warrant. Warrant tu bond lah. Bond kerajaan, bond, warrant. Benda tu lah. Hutang. Hutang orang, dia buat hutang contoh, kalau macam ni dalam contoh ni 10,000. Hutang tu 10,000, tapi orang boleh beli hutang tersebut pada harga 8,000. So dia akan dapat interest 7% selama 20 tahun. Okey? So alright. So bila Abu nak beli bond ni, dia kena buat assessment. Sama ada dia berbaloi tak beli 8,000 dalam masa 20 tahun, dapat pulangan 7% setahun. Okey? So dia akan buat kira-kira. So dekat sini kamu kena ingat, okey. Saya tolong Okey, dia punya present value dia keluarkan. Dia keluarkan duit, Abu keluarkan duit sebanyak negatif 8K. Sebab dia kena keluar duit. Dia keluar duit. Okey? Alright. So lepas tu dalam masa N 20 tahun, Kejap, saya nak tolong. diikat 20 years. Okay. And then future value, okay, bila tarikh matang, Saya dah tolong okay, kan? dia akan dapat 10,000. Sini. Tarikh matang dia akan dapat 10,000. Sorry. 10,000 Ini. dalam masa 20 tahun. So, dalam masa interest setiap tahun dia akan dapat 7%. Dalam contoh ni nampak cun lah sebab dia 7%. Reality tak sampai lah 7%. Paling-paling pun 1-2% dia. Paling-paling. Itu reality lah. Ini contoh. Contoh dapat 7%. 7% ni baik semua pergi ke sini kan. Memang untung gila-gila lah. Okay. So, apa yang kita nak buat adalah kamu kena convert semua ini dalam present value. Kakak bising. Okay.
So dia akan buat ni convert ke dalam present worth. Okay, so apa yang kita kena buat? Present worth. Alright, present worth. Okay, so sama dengan present worth total. Taklah. Tadi kata Okay, kecil. so dekat sini kamu kena ingat 7% setiap tahun. So kena Saya nak convert tengok kepada tapi mak, annual saya dia. pula yang kena. Okay. Saya pula yang kena. Kat mana? Kakak bising lah. Hmm, Main lagi, tak payahlah nak menjerit. okey. Oh, tengah bising lah dia. Kita nak main kat atas. Okey, sekejap. Mana tadi sini? Okey, kat sini. Okey, sekejap Mana dia punya ni? Okey. Sekejap, saya alih ke bawah. Takut dia jatuh. Okey. Alright. Tembus. Okey. So, present worth total. So, yang ni dia dapat. Ini dia dapat So, dia dapat. Mana saya punya point? Okey, point. Okay, so dia dapat ini adalah annual value. So annual value dari maknanya 7% daripada, so sama dengan 10K darab dengan 0.07. So annually dia akan dapat 700. Lebih kurang lah 10,000. 7% 700. Okay, so dia akan ada 1, 2, 3. Alright. So dekat sini kamu akan ada P. Ini P1. Ini kamu kena convert kepada P2. Okay, yang ni kamu kena convert kepada P3. Okay, so P1 ni negatif, positif. Okay, P2 kamu akan dapat positif lagi, P3. Macam tu. Okay. Alright. Okay. So, dekat sini, okay. Ini bukan interest. Ini bukan interest. Tapi, ini adalah pulangan kamu. Okay. So, apa yang kita kena buat kat sini adalah kamu kena estimate. Okay. Task dia kat sini adalah kamu kena estimate berapa pulangan dia. Okey. Sebab ini interest rate 7% ni bukan interest rate yang dia dapat. 7% adalah berapa pulangan setiap tahun. Okey. So dekat sini estimate, ini yang pertama sekali kita nak estimate. So estimate ni mana kamu tembak-tembak tau. Okey, tembak yang pertama. So estimate interest rate adalah, let's say, 4%. Tembak je dulu, 4%. Okey, so maknanya kat sini P1 sama dengan negatif 8K. 8K. Okey, P2. So P2 ni daripada future value. Okey, future sama dengan sama dengan negatif 10K 1 campur 0.04 kuasa 20. Okey, betul tak rumus F sama dengan Saya bukan hak ni. P1 campur I kuasa N. Betul tak? Betul tak rumus ni? Betul tak? Saya dah lupa. Betul rumus dia? Tolong. Halo. Dah, saya dapat sama.
Betul kan rumus ni? Betul. Okey. Yang Tolak satu. tolak satu sini. Jap. Betul Ustaz, betul. Yang tadi tu. Yang ni tak ada. Okey. Tak ada. A P sama dengan A kita A kepada P. PA. PA. Berapa rumus dia? A darab 1 tambah I Satu kuasa N dalam kurungan I kuasa N tolak 1 per per 1 tambah I kuasa N Okey, jom. darab I. I kat sini. Iya. Okey. Alright. So kita gunakan rumus kat sini. Okey. So annual value dia 700. Okey. So 1 campur 0.04 kuasa 20 tolak 0.04 bahagi dengan 1 campur 0.04 kuasa 20 0.04. Okey, tutup. Okey, tolong picit berapa dapat? Okey, ini first estimate untuk 4%. Okey, alright. So, untuk estimate, bila kita estimate, jangan ambil yang dekat-dekat sebab kita nak positif satu, negatif satu. Okey, so kita ambil contohnya 10%, contoh 10%. Okey, so estimate nombor 2. Yang tadi tolong kalkulatkan estimate I sama dengan 10%. Okey. So tadi tu gunakan yang ni sama juga. PW total P tot sama dengan negatif 8K campur dengan kat sini siap. Ni 10K 1 campur 0.11 kuasa 20 campur dengan 700 1 campur 0.1 kuasa 20 tolak 0.04 bahagi dengan 1.004 darab 1.0.1 ini 0.1 sorry 0.1 0.1 kuasa 20 darab 0.1. Okey, tolong picit berapa dapat? Okey. Yang ni dulu, tolong picit berapa dapat? Nak. Tapi nak bagi apa? Saya tak tahu. Semua pun tak saya suka. Nak beli apa? Berapa dapat? Sir, kenapa dia minus interest yang 700 1 tambah 0.04 kuasa 20 minus 0.04 bukan minus 1 Salah, saya salah rumus. Salah rumus. Maaf, salah. Minus 1. Sorry. Salah rumus.
Yang ni saya okey. Yang ni pun saya tolak. -1. Okey. Sorry. Saya dekat jalan Ah, selesai. ni sama rumah dia ni. Carilah, cari. Kat mana, kat mana? Ya. Ah, Yang first ni saya dapat 6077. 6,000 60 lebih. 6077. saya kat kereta hijau. Okey. Yang ni dapat negatif tak? Dapat negatif. Negatif apa? 500 lebih apa tadi. Sekejap. Itulah tembok. Negatif 554. 554. Okey, cantik. Saya dah Okey. rumah dia. So, bila dah dapat sini satu positif, satu negatif. Macam saya cakap tadi, bila kita buat IRR, kita mesti convert. Biasanya kita akan dapat satu positif, satu negatif. Biasa macam ni ni 6077. Okey, so kita buat dia punya macam biasalah macam tadi daripada awal-awal tadi. Ini dia punya I. Okey. So bila kita buat kat sini tadi 4%. 4%. So kita dia dapat 6077. 77. So satu lagi bila kita buat 10%, Atas pokok, atas pokok, atas pokok. kita dapat kat sini 5 negatif negatif 5 5 4 kat sini bawah. So dia akan cross sini. So dia punya IRR dia dekat sini. Okey. So macam biasa buat segitiga. Okey, jap. Okey. Pendek berpanjang, pendek berpanjang. Okey. So kat sini kita cari X tolak 4 sama dengan 10 tolak 4. Sama dengan kat sini pendek dia adalah 0 tolak 677 per pendek. Jap. Terbalik. Sini ke sini pendek 0 tolak 577 554 sorry 554 per 6077 tolak 5 4. Kau faham lah dia dah kecil sangat. Okey, jom. So X sama dengan berapa persen. So ini adalah kamu punya IRR. Okey? Boleh tak? Boleh. Boleh simple Kalau ada apa-apa beritahu Okey. Alright. So ni contoh untuk IRR. Baik, tak jalan. Okay. So, ni dia punya jawapan dia. Ini dia pakai 9. Ini ngam-ngam. Dia buat 9 dengan 10. Ngam-ngam. Masalah dia, kita tak tahu dia punya ni. 9% ni, kita tak tahu. Just kita kena teka. Sebab tu teka. So, bila kamu teka satu positif, biasanya yang I ni kita akan ambil bila kita try dapat positif. Okey, positif maknanya ambil jauh sikit supaya dia dapat
negatif. Oh, Okey, dapat negatif. Jadi 10% supaya dia dapat negatif. pakai pedang tu. Okey. Kalau dalam contoh ni, sekejap, alamak, not responding. Hang pula PC. Okay. Dalam contoh ni dia memang tu cantik lah. Dia ambil 9%, dia ambil 10%, cantik. Tapi dalam realiti masa kamu nak buat betul-betul besok, mana kita nak tahu? Tembak je dulu satu. Satu negatif, satu positif. Okey? So, dia akan dapat macam ni. Dia punya interest rate. Okey, sama juga dengan macam yang saya buat pakai graf tadi. Okey? Ini contoh lagi kamu boleh buat. Sama juga, ini contoh. Okey. Nanti kamu boleh buat ni contoh yang sama. Okey. Alright. So, ini ada satu lagi contoh. Okey. Untuk kamu boleh buat benda yang sama, boleh buat. Okey. So, kat sini investment 20,000. Okey. So, kamu kena alert mana duit keluar, mana duit masuk. Okey. So, ini investment of 20,000 in the new equipment will generate income of 7,000 per year for 3 years. And then the machine can be sold for estimate 8,000. After 3 years, kita jual balik. Okay. So dekat sini 20,000 adalah kamu punya sekarang keluar duit. Nak beli equipment kan. So dia akan dapat negatif. So akan dapat negatif. Okay. Lepas tu dia dapat 7,000 setiap tahun. Positif 10,000. Okay. So negatif 1, positif 7,000 tiap-tiap tahun. Dan juga jual take-in dapat 8,000. Okay. So adakah dia berbaloi ataupun tidak? Okay. So yang ni dia dah bagi estimate 15% per year. So kamu boleh kira. Ini estimate. Kalau tak bagi macam ni, kamu kena tembak macam tadilah. Kamu kena berapa persen. So kalau dia dapat positif, dia punya ni kita dapat macam ni lah. Okay. Kamu akan dapat dia yang ni positif macam ni. Okay. So kalau macam ni, dia okay. Okay. So sama juga yang ini contoh dia dapat 20,000 starting, dia keluar modal dapat 7,000, dapat 8,000. So yang ni convert kepada annual value. So yang ni convert kepada ini convert kepada present. Ini annual convert kepada present value. Ini future value convert kepada present value. So ni total dia. Ni dia punya dapat duit dia lah. Okay. So daripada sini dia dapat 18%. Okay. Ini contoh dia. Okay. So yang ni dia pakai 0.2% interest rate dengan 18%. Okay. Dia dapat positif dengan negatif. So dapat 18%. So yang ni kamu boleh cuba jalan kerja yang sama. Ini dah ada jawapan. Cuba buat. Ini latihan untuk kamu. Okay. Jadi 2 kat sini. Okay. Ini jawapan dia. Cuba buat. Ini latihan untuk kamu. Fahamkan mana yang positif, mana yang negatif. Okay. Keluar duit, biasalah negatif. Masuk duit, positif. Tapi kena fahamkan lah. Okay. So, overall review. Okay. So, IRR need to be interpolate. Maknanya, kamu kena buat yang kecil, satu, biar ada positif, satu lagi negatif. So, interest rate yang membuatkan total present worth kamu kosong, itu adalah kamu punya IRR. Okay, itu definisi IRR. Okay, alright. Setakat ni, ada apa-apa soalan berkaitan dengan IRR? Semua okey? Okey. Alhamdulillah. Okey, ini contoh-contoh yang common yang kamu dapat, common dijumpa bila kamu buat
Ini common teknik yang paling biasa orang buat. So kita panggil payback period, net present value, kita ada IRR dengan ROI, return of investment. Okay. Alright. Payback period. So what is meant by payback period? Okay, let's say for example you have project A require initial investment 42,000, project B 45,000. Okay, and then dia punya ini dia punya operating cash flow duit masuk 14,000, 12,000. Okay, so dekat sini kamu nampak ini dia punya modal, ini dia keluar, ini dia dapat setiap tahun, Okey, persoalannya yang mana bagus? Antara dua projek A dengan projek B mana bagus? So bila kita gunakan, kita panggil sebagai payback period. Okey. So kita accumulate. Tahun pertama campur tahun kedua, campur tahun ketiga. So pada tahun ketiga total accumulate sebanyak 42,000. Ingat, tahun pertama kita modal 42,000. Okey. So dekat sini 3 tahun dah balik modal. Itu kita panggil sebagai payback period. Ini adalah contoh yang paling simple. Kamu modal 10,000, dalam masa berapa tahun kamu boleh dapat balik kamu punya modal. Contohnya tiap-tiap tahun dapat 1,000, kamu modal 10,000, tiap-tiap tahun dapat 1,000. So pulang modal 10 tahun lah. Baru pulang modal. Contoh. Itu kita panggil sebagai payback period. Sama juga yang ni, projek B. Okay, dia modal 45,000, tetapi dekat sini dalam masa 2 tahun setengah dia dah balik modal. Okey. So dekat sini maknanya projek B lebih cepat pulang modal. Itu kita panggil sebagai payback period. Okey. Alright. Pro and cons. Ini payback method paling banyak orang pakai, but the weakness is that is very subjective. Very subjective. Sebab kita estimate 10,000 adalah solid. Kalau contoh kita dapat annual value, dia adalah solid. Tapi sebenarnya benda tu banyak dipengaruhi oleh interest rate ataupun inflation. Duit kita tak sama value. Okay. Lepas tu kita ada net present value. Okay. Net present value lebih kurang sama. Okay. Kamu kira total semua sekali. Contoh ini 42,000. Ini yang tadi tu sama. Contoh yang sama. Ini 42,000 kamu modal. So 14,000 ni, okay, kamu totalkan dapat 53,000, okay, pada R 10% ataupun return kamu 10%. Okay, convert dalam present worth. Okay, so dia akan jadi macam ni. Okay, net present value. So maknanya annual ni kamu totalkan dalam present value. Annual present value. Okay, so annual ni kamu totalkan dalam present value. Okay. So yang ni annual ni kamu totalkan dalam present value. Gunakan satu-satu. Tukar satu-satu dulu. Totalkan. So yang ni annual value tiap tahun ni convert satu-satu, totalkan, convert satu-satu, accumulate kan. Okay, so compare antara ni dengan yang ni. So yang ni dapat projek lebih banyak, return dia lebih banyak untuk this case lah. Projek A lebih banyak return. Okay, itu contoh. Satu lagi, ini panggil sebagai net present value. Simple, ini very simple. Simple ni. Okay. Yang ketiga, IRR, internal rate of return. Ini yang selalu ataupun yang paling popular kita guna. Alternate dia punya cara kira dia yang macam kita kira sebentar tadi. Dapatkan dia kosong. Interest rate dia dekat kosong. Okay. So interest rate dia kosong, itu adalah IRR kamu. Kita lebih prefer interest rate dia positif, jangan negatif. Kalau ada orang saya tahu. Okay. So akan dapat yang ni lah.
IRR dia. So itu yang paling, ini yang paling popular lah. Okay. Last sekali kita ada return on investment, ROI. Okay. So apa makna return on investment? Maknanya kamu totalkan kamu punya profit, ini kamu punya modal, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, kamu totalkan. Okay. Totalkan apa yang kamu dapat, tolak dengan modal, kamu dapat profit. Okay. So daripada profit, ini profit kamu, bahagi dengan investment kamu 42,000 Okay. So profit bahagi dengan investment, darab 100, kamu dapat ROI, return on investment. Yang mana? So dekat sini kamu dapat 66%, sini kamu dapat 55%. So project A lebih worth it. Ini contoh return on investment. Ini direct, senang kira berbanding yang tadi itu. Okay. Alright. So ini contoh lagi. Banyak contoh yang kamu boleh buat. Mana satu kamu nak buat, mana satu yang punya ni. Okey, ini contoh yang kamu boleh gunakan. So yang tadi kita dah fokus kepada IRR. Okey. So daripada IRR ni kamu boleh gunakan untuk projek-projek macam ni lah. Okey. So yang ni tadi dia dah buat. Ini jadi kamu boleh gunakan latihan ini untuk lebih kefahaman kamu nanti. Okey? Boleh? Boleh buat latihan ni untuk IRR. Boleh? Senyap. InsyaAllah. Alhamdulillah boleh Okey. So hopefully semua boleh buat lah. Okey. So dengan itu kita habis bahagian untuk IRR. Setakat ni ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Oh, mana Fatimah? Oh, situ. Semua okey? Keluarlah cepat. Memang besar. Macam okey. Alhamdulillah.